warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sekali lagi bertemu dalam pertemuan bulanan kita, melengkapkan pertemuan bagi bulan yang ke-10 2022, 27 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Dan insya-Allah kita berada pada fasal yang terakhir daripada kitab keimanan, bahagian daripada himpunan hadis yang dimuatkan dalam sebuah kitab yang amat masyhur dalam bidang pengajian hadis, iaitu kitab Mishkatul Masabih. Pada malam ini, di bahagian akhir daripada kitab keimanan ini, sebenarnya dalam kitab ini berkaitan dengan kitabul iman. Dia ada banyak bab sebenarnya, ya. Dia ada jilid yang menempatkan bab atau memuatkan bab beriman dengan takdir, beriman dengan azab kubur, bab al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang dengan Alkitab dan as-sunnah. Ini semua termasuk daripada cabang-cabang keimanan, ya. Termasuk juga ada dimuatkan bahagian babul kabair wan nifaq. Ini bab dosa-dosa besar dan juga kemunafikan pun termasuk dalam cabang keimanan. Namun nuskhah yang kita gunakan, yang kita baca ini, dia memuatkan hadis-hadis umum berkaitan dengan pensabitan ataupun prinsip keimanan itu sendiri, yang mana bila mana kita menyebut mengenai Islam, maka perkara asas Islam itu adalah al-iman, iaitu keimanan. Islam itu ada rukunnya yang kita tahu sebelima tu, ya. Tapi Islam rukun yang 5 ni dia more kepada perbuatan. 5 perkara dalam rukun Islam ni hak bukan Islam pun boleh buat kalau dia nak buat. Bagi satu orang bukan Islam, dia kata saya nak solat, dia boleh solat. Siapa nak larang dia? Dia nak solat. Dia kata saya tengok orang Islam ni bayar zakat, saya harta banyak, saya pun nak bayar zakat. Dah pusat zakat nak tolak macam mana? Dia datang nak bayar zakat, boleh bayar. Datang bulan puasa, dia pun nak berpuasa, ahlan wa sahlan lah kita kata, kan? Mari time berbuka, dia pun nak berbuka sekali. Takkan kita nak halau balik? Kita kena terima lah sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita. Dia boleh buat, tetapi perbuatan dia, termasuk jika dia melaksanakan rukun Islam itu sendiri, hadirin sekalian, ya, ianya tidak bermakna selama mana iman dia tidak lengkap. Sebab itu iman dia kena ada 6 perkara yang kita bahas, yang kita hafal daripada kecil tu, ya. Tak tahulah kita ingat lagi ke tak ni, kalau test seorang-seorang sangkut juga ni rasa ni sampai ke, ya, dalam 4 perkara 5 sangkut dah nanti, kan? Jadi 5 ni hadirin sekalian, 6 perkara iman ni adalah perkara yang mensabitkan rukun Islam yang pertama, iaitu syahadah, asy-syahadah yang kita lafazkan itu. Jadi daripada ucapan syahadah yang merupakan rukun Islam pertama, maka pembenarnya ataupun dia punya tasdiq, ya, pembenarnya itu berada pada 6 cabang rukun iman. Sebab itu rukun iman ni, dia, kita berbicara tentang benda yang tidak nampak pada zahir. Orang yang beriman kepada
malaikah sebagai contoh, malaikat. Jadi dia keimanan, kepercayaan, dia bukanlah perkara yang kita mesti ucapkan. Amantu billah sebagai contoh untuk mensabitkan anta muslim, kita pun jawab alhamdulillah ana muslim, saya seorang muslim. Tidak diwajibkan kita mesti menyatakan amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Sebab apa? Iman adalah perkara yang diiktikadkan pada hati kita. Baik, jadi ini adalah maksud keimanan yang kita fahami ataupun yang kita mudahkan untuk faham. 6 cabang rukun iman adalah perkara yang membenarkan rukun Islam pertama, iaitu syahadah kita. Baik, lalu apabila 6 perkara ini membenarkan syahadah kita, iaitu rukun Islam yang pertama, barulah baki 4 perkara daripada rukun Islam itu bermakna jika dilakukan oleh seseorang itu, baik salat, baik zakat, baik puasa, baik haji yang dia lakukan. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan baca beberapa hadis secara sekaligus dan kita akan syarahkan secara kita rangkumkan syarahan dia, insya-Allah. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, diletakkan dalam bab dalil orang yang mati di atas tauhid masuk syurga dengan pasti. Tajuk ni macam gempak sikit ni, kan? Ya. Maknanya sure, orang yang mati di atas tauhid maka dia masuk syurga dengan pasti. Hadis bersumber daripada Ubadah bin Samit annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi an-nar. Ringkas sahaja, Nabi kata siapa yang menyebut 2 kalimah syahadah tu, maka harramallahu alaihi an-nar, Allah haramkan dia daripada neraka. Habis. Ayat ringkas Nabi sebut. Walaupun kita mengetahui tetap ada orang yang beriman yang terhumban ke dalam neraka, ada, kerana ada hadisnya. Masakan tidak, kerana terdapat hadis-hadis sahih di mana Allah menyelamatkan orang-orang daripada kalangan ahli neraka yang mempunyai iman, dan mereka diselamatkan sebaik sahaja selesai hisab setiap daripada makhluk yang dihisap pada hari kiamat. Okey, tak lama lah, ya. Okay, kalau kita baca dalam hadis, tuan-tuan perempuan, orang beriman ni diselamatkan bila? Sebaik selesai hisap semua makhluk, sampai orang yang terakhir tu. Orang terakhir ni for sure bukan umat Muhammad lah, daripada kaum Nabi yang lain. Umat Muhammad telah selesai dahulu. Selesai semua hisap, maka Allah mengarahkan mana-mana ahli syurga yang mengenali penduduk neraka daripada kalangan orang yang beriman, selamatkan mereka. Jadi segeralah. Cumanya tuan-tuan, tempoh mereka terhumban ke dalam neraka itu kita tak tahu berapa lama. Begitu. Sebab hitungan masa pun sudah tidak sama dia punya ratio atau dimensi dia dengan kehidupan dunia kita. Nak menghabiskan sehari pun bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Begitu. Baik. Tapi berapa lama? Itu dia kan. Ada riwayat yang menyebutkan ataupun memberi kepada maksud hisab manusia ini akan selesai dalam tempoh setengah hari. Maknanya 500 tahun dunia lah selesai semua. Allahu alam. Ini mahkamah Allah Ta'ala yang kita sama-sama akan lalui dan saksikan akan kebenaran dia. Lebih logiknya adalah tuan-tuan, sebab 500 tahun kan, 500 tahun ialah seorang-seorang ni Allah nak hisap berapa lama? Sekejap saja. Dia tak mengambil masa yang lama, ya. Ini dengan kudrah dan kekuasaan Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Baik. Hadis yang kedua menempati hadis ke-34 dalam kitab An Uthman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah.
hadis ni pula Allah kata apa? Setelah hadis yang pertama kita baca tadi, siapa yang ucap syahadah haramallahu alaihi nar, Allah haramkan ke atas dia neraka. Hadis kedua ni pula, sesiapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka masuk syurga lah dia. Kali ini mudah pula, lagi mudah. Cukup seseorang itu mati dengan dia menyaksikan atau mengetahui tidak ada sembahan yang selayaknya melainkan Allah Ta'ala, dan semua itu berada dalam hati kita, hadirin sekalian. Tidak ada seorang pun kita di dewan solat ini yang terkecuali hatinya daripada mengakui Allah Ta'ala hanyalah satu-satu zat yang selayaknya disembah, atau dalam bahasa kita diiktiraf sebagai Tuhan, ilah, bahasa Arab kata. Semua di kalangan kita tanpa terkecuali mengikut hadis Nabi ini, maka kata Nabi dakhalal jannah, maka masuk, dia akan masuk syurga. Baik, hadis terusnya an Jabir bin Abdullah qal atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ini Jabir menceritakan satu kisah, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang lelaki. Faqala ya Rasulullah, dia kata wahai Rasulullah, mal mujibatan, ya, apa dia, mal mujibatan, dia kata apakah dua perkara yang mewajibkan? Mewajibkan apa? Nabi faham soalan tu. Maka kata Nabi, faqala, Nabi kata, Nabi jawab, man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Maksudnya dia terjemahan ni pun dia tak tepat sangat. Sepatut dia terjemah begini, lelaki ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah dua perkara yang sememangnya pasti? Macam tu. Okey, baik. Dia terjemah mewajibkan, tak kena bahasa Melayu tu. Sahabat ditanya kepada Nabi, apakah dua perkara yang memang pasti, yang jelas kepastiannya? Maka Nabi jawab, yang pertama, man mata la yusyrik billahi syai'a, siapa mati tak syirik Allah dengan sesuatu, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Ini kepastian yang pertama. Yang kedua, wa man mata yusyriku billahi syai'an, siapa mati dalam keadaan disyirikkan Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Dua perkara ni pasti. Macam kalau tuan-tuan pernah dengar hadis, ketika satu orang jenazah dibawa ke perkuburan itu, Nabi melihat, Nabi kata apa? Wajabat. Okey. Nabi kata apa? Maksudnya pasti. Nabi ulang 3 kali. Wajabat Nabi. Pasti kata Nabi. Apa yang pasti ni? Bukan dia sekolah pasti dulu, tak. Pasti ni Nabi jelaskan ketika mana kematian seseorang dan orang bersaksi akan kebaikan dia, maka pastilah syurga bagi dia. Sebab kebaikan dan keburukan ni tuan-tuan, dia actually sebenarnya satu benda yang everybody want to hide dia punya keburukan dia. Setiap kita lah. That's why apabila kita bersembang dengan orang, tuan-tuan perasan tak, ada certain kita punya kawan bila cerita, dia memang obses story about orang lain, dan apa yang dia cerita tu memang orang lain buruk habis lah. Every time kita jumpa dia, tuan-tuan jumpa dia kat Tesco pun dia cerita begitu, dekat Starbucks pun dia cerita begitu, dekat apa lagi tuan-tuan, mall yang ada kat tuan-tuan, kat Setia City pun dia cerita begitu. Sampai kita tak mindset, aku kalau jumpa dia ni mesti dia punya cerita adalah dia akan cerita pasal orang lain, dan orang yang dia cerita tu mesti buruk. Jadi dahsyat punya orang. Yang dia tak pernah cerita adalah buruk diri dia saja. Itu saja. Tapi tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita actually sebenarnya tuan-tuan, kita tak boleh hide keburukan kita, melainkan jika Allah mengkendaki, ataupun melainkan bila mana Allah menutupi keaiban peribadi kita. Benda yang orang tak tahu tentang buruk kita daripada kita start hidup sampai kita mati adalah keaiban peribadi kita, yang mana kita tak pernah kita nak buka aib orang. Yang tu Allah lindung. Nobody knows apa dia punya
keburukan dia. Sekarang kan ustaz-ustaz cerita macam-macam tuan-tuan. Saya jadi ustaz pun takut. Saya tak mau ceritalah tuan-tuan, main media sosial mesti tahu. Cerita PU itu, cerita imam muda itu, cerita gitu. Saya baik saya bukan imam muda, bukan PU. Kan orang pun tak berapa kenal tu, tak apa kenal pun kenal juga kan. Baru ni pergi mana ke, pergi beli kasut, tukar kasut. Beli kasut lari, orang berlari, kita pun nak berlari. Berlari seminggu sakit kaki, pergi tukar kasut. Tukar kasut dapatlah tukar kan. Cashier tu tengok saya tengok dia, dia tengok saya kan. Saya kata dia, saya buat salah apa pula kan. Last dia bagi resit, dia kata ustaz dia. Dia kata, oh ya ke, jumpa kat mana? Tak ustaz tak kenal saya. Saya follow ustaz kat YouTube. Sudah, jangan buat sebarang tuan-tuan. Kan, zaman lah ni. Tapi ini ajaib urusan Allah Ta'ala. Keaiban peribadi kita, selama mana kita tak buka aib orang, Allah tutup, Allah simpan sampai ni kita mati. Mudah-mudahan gitulah. Kerana mustahil kita tak ada keaiban peribadi. Orang nak angkat Imam Ahmad dulu di zaman dia tuan-tuan, zaman lah ni kadang-kadang sebahagian tokoh bila diangkat, dipuja, rasa seronok. Tuan-tuan, Wallahu alam lah. Kita semoga Allah lindungi kita lah. Saya to be honest, kalau saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, kalau orang cidukkan nasi kita kerana orang muliakan kita sebagai ustaz ataupun orang berilmu, saya cukup rasa tak selesa. Ya, dalam hati tak tahu kenapa tuan-tuan. Saya lebih rela orang kalau orang cidukkan nasi saya sebab lain. Bukan kerana orang memuliakan kita kerana ilmu. Tapi taklah, sebab kita bukan siapa-siapa pun kan. Kalau saya tak berada pada bidang ini, maka tak ada siapa pun nak muliakan kita dengan kedudukan kita hari ini. Tapi kita rasa tak selesa sebab kita melihat dia merupakan satu benda yang besar sebenarnya yang kita kena pikul. Orang nak muliakan Imam Ahmad di zaman beliau. Imam Ahmad kata, kalau kamu mengetahui keburukanku yang Allah ketahui, niscaya kamu akan melemparkan wajahku dengan tanah yang berada di genggaman kamu. Ini kata Imam Ahmad. Tuan-tuan, baik, ini cerita bab dosa peribadi. Tapi kalau jenis dosa kita ni jenis melibatkan orang lain, contoh zaman lah ni yang paling banyak scam orang. Tak kira lah apa title sekalipun, apa jawatan sekalipun, miskin kaya, terlibat scam orang punya. Contoh, dia tak boleh hide benda ni. Sampai masa orang buka, orang akan buka tuan-tuan. Sampai masa Allah Ta'ala akan zahirkan, kerana ini bukan dosa peribadi dia, tapi dosa yang melibatkan mengambil pengambilan hak orang lain. Ini dia. Jadi kita kena berhati-hati daripada perkara yang sedemikian. Sebab itu Nabi kata, sesiapa yang mati orang kata dia baik, orang beri penyaksian dia baik, Nabi kata wajabat, pastilah dia, maksudnya syurga bagi dia. Bukan kita mengesahkan, kita pun tak mengesahkan secara spesifik, tetapi ini apa yang disebut oleh Nabi SAW, memberikan kita satu formula. Bila mana satu orang mati dalam keadaan orang memberi penyaksian hidup dia baik, Nabi kata pasti syurgalah bagi dia. Saya nak tanya satu soalan, adakah orang yang mati ini yang disaksikan oleh orang lain yang menyatakan dia adalah seorang yang baik, dia tak punya dosa-dosa peribadi dia tidak ada dosa-dosa dia sendiri dengan Allah Ta'ala? Mesti ada. Mesti ada sisi buruk dia, mesti ada sisi sifat tidak baik dia. Mana mungkin tak ada? Itu manusia yang sempurna, itu mesti ada keburukan dia kan? Tetapi itulah dia bezanya tuan-tuan. Keburukan-keburukan peribadi atas dasar asasnya sebagai manusia, yang dia tidak melibatkan hak orang lain, maka banyaklah kita beramal
yang mana perkara itu akan menghapuskan dosa-dosa berkenaan. Adapun selama mana kita tidak mengambil hak orang lain, tidak menzalimi orang lain, tidak berperilaku buruk di hadapan orang lain sehingga orang menyaksikan zahirnya kita ini adalah seorang yang saleh, insya-Allah ada kebaikan seperti mana apa yang Nabi SAW pernah sebut. Inilah asalnya tuan-tuan, orang kita bila mana ada kematian lepas solat jenazah, tutup imam tanya apa kita nak kata pada jenazah ini, baik, ulang 3 kali. Siapa yang pernah lalui lah kan. Saya ingat kat sini tak ada dah, tapi kalau saya balik kampung baru ni kematian masih ada lagi. Apa kita nak kata pada jenazah ini, baik, begitu. Itu saya tak tahulah, bentuk amalan tu tak sesuai dengan sumber yang terjadi di zaman Nabi. Sebab sumber yang terjadi di zaman Nabi itu bukan duk ramai-ramai pergi kata baik begitu, tak. Tapi sahabat kata si mati ini orang menyatakan bahawa dia baik, begitu. Jadi datanglah satu penyaksian daripada Nabi SAW, kebaikan yang disaksikan oleh orang lain, maka wajiblah bagi dia syurga, begitu. Baik. Okey. Hadis ke-36. Ini hadis panjang hadirin sekalian, ya. Baik, saya bacakan terjemahan hadis ini. Hadis ini panjang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakr wa Umar fi nafar. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya bacakan terjemahan tuan-tuan. Hadis ini bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, kami duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kami adanya Abu Bakar dan Umar di dalam satu kelompok sahabat. Maka Rasulullah bangun meninggalkan kami, lalu lambat untuk datang semula kepada kami. Faham tuan-tuan, masa tu Rasulullah duduk, Abu Bakar ada, Umar ada, Nabi bangun, Nabi tinggalkan kami dalam satu tempoh yang agak lama. Nabi tinggalkan kami. Kami bimbang akan berlaku sesuatu yang buruk kepada baginda di belakang kami. Maka kami pun bangun, dan aku orang yang mula-mula berasa bimbang, kata Abu Hurairah. Aku pun keluar mencari Rasulullah, sehingga aku datang ke satu kebun milik orang Ansar dari Bani Najjar. Kebun tamar milik Bani Najjar tidak jauh daripada kawasan Masjid Nabi. Kerana kawasan Masjid Nabi itu pun asalnya adalah perkampungan Bani Najjar, itu isteri kepada Hashim. Kenal Hashim? Moyang Nabi. Satu orang moyang Nabi yang kredibilitinya sangat tinggi, sehingga sekarang jalur keturunan Nabi SAW masih menggunakan nama beliau sebagai nisbah kabilah, iaitu Bani Hashim. Sampai keturunan dia lah, sampai keturunan apa ni, keturunan Hashim, keturunan Nabi ni, ya, sampai apa ni, Jordan itu pun disebut dengan Al-Mamlakah Al-Hashimiyah Al-Urduniyah, Kingdom of Hashimi. Kan dia raja, dia kan keturunan ke-41 daripada Rasulullah. Jordan tu sampai sekarang dia gunakan nama Hashimiyah. Maknanya tuan-tuan, selepas Hashim tu tidak ada anak cucu keturunannya yang mampu menyaingi kredibilitinya, kecuali Nabi lah. Nabi kan, ya. Tapi sebab Nabi ni ialah Nabi kan, Nabi tidak meninggalkan anak lelaki, maka sebab itulah kekal nama Hashim itu. Baik. Word Hashim ni menarik tuan-tuan, menarik. Kalau tuan-tuan refer kepada orang Yahudi hari ini, Hashim itu adalah, dia tak panggil Allah. Tuan-tuan rajin-rajin sikit buka Google, kan, search dekat Google tu, cuba tengok
Hashim adalah God kepada Yahudi. Orang Yahudi dia tak panggil Allah, dia panggil Hashim sebagai Tuhan. Apa sebab? Kita tengok statement orang Yahudi, Hashim our God. Ini panjang cerita kalau saya nak cerita, tuan-tuan, ya. Tapi sebenarnya ada disebutkan dalam Old Testament bahawa kehancuran Israel itu di tangan yadi rajulun, ya, di tangan lelaki bernama Hashim. Sama ada nama dia Hashim ataupun dia daripada Bani Hashim. Ni banyak tak tahu, ustaz-ustaz kita pun tak tahu hak ni kalau tak study tentang Old dan New Testament. Old dan New Testament boleh dikaji, tuan-tuan, sebab dia adalah wahyu juga. Cumanya bagi pengkaji, bagi ahlinya sahajalah yang mampu menapis manakah yang merupakan tokoh tambah, manakah daripada version asal. Tidak semuanya palsu, tuan-tuan. Sebenarnya banyak, majoritinya masih lagi asli. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok sama ada almarhum Ahmad Deedat ataupun Dr. Zakir Naik, ketika berhujah dengan orang-orang Kristian pun dia memetik perkataan-perkataan ayat-ayat Bible. Dan sebahagian daripada dalil-dalil sokongan yang ada dalam teks kita juga sebahagiannya dipetik daripada kitab-kitab Genesis, kitab-kitab dalam Bible dan sebagainya lah. Dan banyak pun maklumat-maklumat peristiwa terutama berkaitan dengan akhir zaman yang seiring dalam Bible, dalam Old Testament ke dalam New Testament dengan Al-Quran dan hadis. Baik, okey, apalah cerita bab Hashim ni nanti jadi panjang. Saya research bab ini, jadi kalau saya cerita, tuan-tuan boleh habis sampai pukul 10 boleh cerita. Tapi cukuplah kita baca bab lain. Baik, okey, sambung balik cerita kita, ya. Baik. Jadi siapa Bani Najjar? Bani Najjar ni isteri kepada Hashim, moyang Nabi. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, dalam keadaan Nabi dihimpit di Mekah, hijrah ke Taif, orang Taif buang Nabi, Nabi tak terfikir Madinah. Tak terlintas di fikiran Nabi tu Madinah adalah satu tempat yang cocok untuk Nabi berhijrah. Tak terfikir. Walhal, tuan-tuan, hubungan Nabi dengan Madinah itu dekat. Ayah Nabi meninggal di Madinah, ibu Nabi meninggal di Abwa, dekat dengan Madinah. Pulang daripada menziarahi maqam Abdullah. Moyang Nabi, nenek isteri kepada Hashim, daripada Bani Najjar, orang Madinah. Ni benda tak sangka. Sebab tu ketika Nabi hijrah, ketika tibanya Nabi di kota Madinah, kabilah pertama yang Nabi cari adalah Bani Najjar, kerana Nabi tahu Nabi punyai darah Bani Najjar daripada sebelah nenek moyangnya, ya, isteri kepada Hashim. Kan? Dengar cerita ke? Tak dengar cerita. Sebab Hashim ni meninggal, kan ada anak. Siapa dia? Abdul Muttalib. Namanya bukan Abdul Muttalib masa tu, namanya Syaibah, diberi nama Syaibah, ya. Jadi meninggal, Hashim ni meninggal di Madinah juga meninggal. Jadi Syaibah ni atau Abdul Muttalib ni dipelihara oleh ibu dia. Di mana? Di Madinah. Adik Hashim namanya Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Nama adik Hashim Muttalib namanya. Orang Mekah, tok saudara Nabi lah, moyang saudara Nabi. Muttalib dapat berita bahawa abangnya Hashim meninggal di Madinah. Dia ada anak lelaki. Menjadi satu tanggungjawab di sisi adat bangsa Arab, keluarga lelaki mesti pelihara anak itu. Maka Al-Muttalib pergi ke Madinah, pergi jumpa dengan adik ipar dia tak? Betul? Hashim adik beliau, Hashim abang, kakak ipar. Pergi jumpa dengan kakak ipar balu kepada abangnya Hashim, pergi tanya tentang anak Hashim. Dia kata, yalah, ni budak yang aku bela ni, inilah anak kami. Namanya apa? Syaibah. Syaibah ni Syaib, uban. Abdul Muttalib masa lahir kecil beruban rambutnya. Oh, Hashim pula, Muttalib pun duk tengok, oh, inilah anak saudara aku, dia kata. Dia pun terangkan macam mana adat orang Arab apa semua, dan dia terangkan yang sebenarnya dia nak bawa balik ke Mekah. Tempat anak ini adalah Mekah. Sebab Hashim waktu tu Maliku Makkah, Malik, Raja Mekah.
dia nak bawa balik apa semua. Wallahu alam tuan-tuan, Allah permudahkan. Ibu dia bagi green light bawa balik, sebab Al-Muttalib kata jangan risau, dia kata kami akan kerap bawa dia datang ke Madinah, no problem. Dia tak, okey lah, memang boleh lah, pembesar kan. Balik tu tuan-tuan, masa balik tu orang tengok Al-Muttalib bawa budak. Orang kata budak ini Abdul Muttalib, hambanya kepada Muttalib. Sebab Muttalib ni kaya-kaya, dia keluar balik berdagang, biasanya dia bawa balik hamba. So orang kata Abdul tu kan hamba. Sebab tu tok Nabi nama Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib, yang orang sangka dia merupakan hamba kepada Muttalib. Muttalib kata ini bukan hamba, ini anak saudaraku, anaknya bekas raja kita iaitu Hashim. Ini cerita dia tuan-tuan ya. Baik, itulah moyang Nabi akhirnya berkahwin dengan seorang perempuan daripada Bani Najjar, melahirkan keturunan Nabi sehinggalah ke hari ini. Baik, jadi Abu Hurairah keluar bimbang Nabi tadi tak balik-balik, maka bertemulah Abu Hurairah dan Nabi di sebuah kebun milik seorang Ansar dari Bani Najjar. Aku pun mengelilinginya untuk mencari apakah ia mempunyai pintu kebun tu berpagar. Tiba-tiba aku dapati terdapat satu aliran air yang masuk ke dalam kebun itu daripada telaga yang berada di luar. Maka aku pun merangkak seperti merangkaknya serigala, lalu masuk menemui Rasulullah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia pagar kayu, tapi di satu kawasan tu dia ada saliran, macam kita punya longkang lah zamanan ni kan, konkrit lah zaman kita ni kan. Masuk ikut bawah tu, merangkak macam serigala, kata Abu Hurairah. Nabi SAW nampak Abu Hurairah lalu bertanya. Abu Hurairah, Nabi terkejut ya? Aku pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Baginda bertanya, ya, malak, bagaimana keadaan kamu? Aku menjawab, tadi engkau berada bersama kami, lalu engkau keluar dan lambat untuk pulang kepada kami. Kami bimbang sesuatu yang buruk datang kepadamu di belakang kami dalam keadaan kami tak tahu, kata Abu Hurairah. Akulah orang yang paling merasa bimbang, sehingga aku mencari kamu dan aku merangkak masuk ke kebun ini. Aku merangkak seperti seekor serigala. Sahabat-sahabat yang lain ada di belakangku, kata Abu Hurairah, ada kat luar untuk tunggu. Nabi pun bersabda, ya Aba Hurairah, sambil memberikan kasutnya kepadaku. Baginda berkata, Nabi bagi sandal Nabi kepada Abu Hurairah ya. Ini tak ada kaitan ya dengan apa tu, dengan kopiah gambar sandal sekarang ni. Ini cerita lain tuan-tuan. Tapi dia cerita hadis ni, Nabi bagi sandal Nabi kepada Abu Hurairah. Baik, Nabi kata, tapi bukan sebelah lah, bagi dua-dua lah ya? Nabi tak bagi sebelah. Kita kalau sandal kita sebelah hilang tuan-tuan, jangan pakai sebelah, tak payah pakai dua-dua. Sebelah lagi tu sama ada tuan-tuan tinggal ataupun bawa balik lagi buat kenangan kan. Pergi Mekah, orang kata Mekah ni jalan banyak, 10,000 step, not less than 1,000 step lah sehari kan. Jadi dia pun beli selipar mahal, beli selipar Skechers apa 200 lebih. Hari pertama lebur dah hilang pula sebelah contoh kan. Jadi jangan pergi balik hotel tu pakai sebelah, tak payah pakai. Pegang aja kan, pegang je, simpan lah, mana tahu lusa jumpa sebelah lagi. Begitulah. Sebab apa tak bagi? Di konsep keadilan, Nabi tak bagi kita bersikap begitu, sebelah pakai selipar, sebelah tak pakai selipar. Macam tu. Lepas tu kita gunting rambut ni tuan-tuan, biar balance, jangan ikut trend. Sebelah sodok, sebelah tinggal. Kan kita berlaku tidak adil kepada kepala kita. Gitulah. Baik. Okey, sambung. Nabi kata, bawakan dua kasutku ini wahai Abu Hurairah. Sesiapa yang engkau temui di sebalik kebun ini yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dengan hati yang yakin, maka berilah berita gembira kepadanya yang ia akan memperolehi syurga. Apa kaitan dengan kasut tadi? Nanti saya cerita.
Habislah tuan-tuan pakat beli capal. Saya tengok orang yang mula-mula saya temui ialah Umar. Lalu ia berkata, apakah 2 kasut ini wahai Abu Hurairah? Umar terkejutlah. Tadi dia yang merangkak masuk dan Nabi ada kat dalam, dan Abu Hurairah keluar bawa sepasang kasut. Umar tanya, apakah hal kamu keluar bawa 2 kasut ni? Baik, Umar tanya. Apa jawab Abu Hurairah? Ini adalah 2 kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia utuskan kepadaku membawanya dengan berkata kepada orang yang saya temui, mana-mana daripada kalangan yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dengan hatinya yang yakin, saya akan menyampaikan berita gembira ini dari Rasulullah yang mana ia akan memperolehi syurga, kata Abu Hurairah. Umar pun memukul di antara 2 dadaku sehingga aku terjatuh. Wah, Umar pun bagi sekali kat dada, macam mana bagi tak tahulah. Jatuh Abu Hurairah. Dia pun berkata, kembalilah wahai Abu Hurairah. Umar nak kata kamu ni salah dengar kot, takkan sesimpel itu boleh masuk syurga. Umar kata, masuk balik. Merangkak baliklah tuan-tuan. Saya pun kembali kepada Rasulullah dalam keadaan memuncungkan mulut sehingga hampir menangis. Dah kena debuk dengan Umar tadi sampai jatuh. Tapi ni Arab punya style tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh kira bangsa kita. Arab dia lain. Kawan saya duduk Arab pun anak dia jadi lain. Sebab besar dengan Arab kan, dia punya main lain. Anak-anak kita sekarang mana ada main kereta tepi jalan panjat atas kereta, tak ada dah. Zaman dulu ya kot kan. Ada Arab Mesir duduk rumah saya, pindah tak boleh. Orang taman marah, anak dia main kejar-kejar naik atas kereta orang. Bukan kecil, suara rendah. Itu style Arab, anak Arab lah kan. Pernah duduk Arab tahulah. Arab paling kasar ni 2 kan? Mesir 2 apa? Palestin kasar. Arab Palestin nampak begitu. Sebab itulah mungkinlah Allah jadikan dia tu hak berperang dengan Israel. Memang kasar. Tuan-tuan pergi ke Jordan boleh nampak orang asli pure Jordan dengan orang Palestin lain. Ada kisah kawan kena tampar tak pasal dengan Arab kat Jordan. Menjalan dekat pasar ada tepam kena tampar dengan Arab. Kejut dia. Pasal apa? Kenapa tampar aku? Tak ada apa, dia kata. Aku geram. Dia kata, mukamu comel, dia kata. Arab tu kata, baik sangat, dia kata. Baik sangat muka kamu ni, geram. Sebab Arab dia tengok muka Melayu semua baik. Ya. Dia geram sangat muka baik, ditampar. Itu je, tak ada apa. Dia punya gurauan dia. Begitulah kan. Baik ya, jadi kita pun kena faham lah. Saya takut benda ni tuan-tuan menyebabkan kita ada satu benda ni pada Umar. Dah, ini cara Arab. Itu common, benda biasa. Baik. Okey. Jadi sebab Umar yang buat, takkan Abu Hurairah nak lawan. Begitu. Umar menurutiku. Masuk balik tu Umar follow Abu Hurairah masuk. Baik. Tiba-tiba dia sudah berada di belakangku, kata Abu Hurairah, kejut. Rasulullah lalu bertanya kepadaku, kenapa engkau wahai Abu Hurairah? Aku pun menjawab, aku bertemu Umar, lalu aku ceritakan kepadanya sebagaimana yang engkau utuskan aku menyampaikannya tadi. Dia memukul antara 2 dadaku di tengah-tengah sehingga aku jatuh terduduk. Lalu dia berkata, kembalilah ke sini. Maksudnya itulah yang aku sampai balik ke dalam kebun ni, kata Abu Hurairah. Rasulullah berkata kepadanya, wahai Umar, apakah yang mendorong engkau melakukan sedemikian kepada Abu Hurairah? Ia menjawab, ya Rasulullah, apakah engkau mengutuskan Abu Hurairah membawa 2 kasutmu dengan berkata kepada orang yang ia temui yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dengan hati yang yakin bahawa dia akan memperolehi syurga? Baginda menjawab, ya. InsyaAllah kita sambung selepas azan Isya. Isya dah.
dah, insya-Allah. Dah sambung. Ada hadis ni, ada sambungannya sedikit insya-Allah. Wallahu a'lam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik hadirin mati Allah sekalian, kita sambung sedikit sahaja sambungan daripada hadis ini. Baik, ceritanya tadi Abu Hurairah sudah kembali semula ke dalam kebun tadi, dan dalam keadaan ia diekori oleh Umar.
Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa kamu kembali semula? Dan Abu Hurairah menerangkan yang dia dah sampaikan apa yang Nabi suruh bagi tahu. Kemudian Umar pukul dadanya sampai jatuh terduduk, ya. Dan Umar berada di belakang Abu Hurairah pada waktu itu. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, ya, kenapa kau melakukan, ya, hal yang sedemikian? Baik. Okey. Apa Umar jawab bila Nabi tanya, kenapa kamu pukul Abu Hurairah? Umar nyatakan, apakah benar apa yang Abu Hurairah kata, bahawa engkau menyampaikan sesiapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dalam hatinya dengan yakin, maka orang itu akan memperolehi syurga? Baginda menjawab, ya. Umar tanya balik, jangan lakukan kerana saya bimbang, kata Umar. Jangan lakukan, ataupun bukan lakukan sebenarnya, jangan sampaikan hal ini kerana aku bimbang orang ramai akan hanya berserah diri kepada iman tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya nanti aku khawatir orang hanya akan bergantung kepada keimanan dia bahawa tiada Tuhan selain Allah, maka bagi mereka itu sudah memadai untuk mereka ke syurga. Maksudnya mereka tak perlu, mereka tak kelak mungkin mereka tidak akan memikirkan soal amal, ibadah dan selainnya yang diperintahkan, ya. Kerana Umar kata adalah lebih baik agar biarkanlah mereka beramal, kata Umar. Rasulullah bersabda, biarkan mereka beramal. Maksudnya Rasulullah bersetuju dengan sudut pandang Umar dalam masalah ini, ya. Baik. Jadi tuan-tuan, saya cerita sikitlah tuan-tuan daripada sudut paling penting dalam hadis ni. Sebahagian pendapat menyatakan bahawa Nabi sampaikan hal ini, ya, pada peringkat awal Islam. Maksudnya masa tu penerapan akidah itu perkara yang utama, mana umat Islam tidak disibukkan dengan amal ibadah yang lain. Tapi sebenarnya benda ni tak betul tuan-tuan, tak tepat ulasan ini. Kerana apa? Ini bukan cerita Mekah. Kita yang dah biasa dengan kuliah ni, kita tahu fasa dakwah Islam tu kan, Mekah dia lain, Madinah dia lain. Segala pensyariatan ibadah yang besar banyak berlaku di Madinah. Solat sekitar 16 bulan sebelum hijrah. Tahun 2 hijrah zakat, puasa. Tahun 10 hijrah haji. Banyak ayat-ayat madaniyah yang berbentuk hukum hakam turunnya di fasa ba'dal hijrah ataupun selepas hijrah. Jadi cerita di Madinah ni dia bukan awal Islam. Cerita di Madinah maksudnya umat Islam sudah diamanahkan untuk memikul amanah ibadah dan amalan. Baik. Jadi tak timbul isu Nabi ucapkan di sini kerana waktu tu Nabi belum diwahyukan apa semua soal nak masuk syurga ni kena ada syarat lain-lain, tidak. Bukan begitu. Tapi sebenarnya Nabi dah tahu tentang soal amal soleh ni, memang dah jelas. Tapi Nabi tetap sampaikan kepada Abu Hurairah dan Nabi minta Abu Hurairah sampaikan kepada yang lain. Kenapa Nabi minta Abu Hurairah sampaikan? Ini kerana kegembiraan Nabi sebagai seorang utusan Allah, yang mana ada satu berita yang amat gembira bagi umatnya. Seakan Allah beri jaminan, mana umatmu yang beriman dengan hatinya, maka sampaikan kepada mereka bahawa syurgalah bagi mereka. Gembiranya Nabi, kan begitu. Kalau cikgu sekolah lah bagi tahu perjumpaan ibu ayah,
Jumpa dalam kelas 30 orang, semua mak ayah. Anak-anak seorang pun tak ada, murid seorang pun tak ada. Cikgu bagi jaminan semua dalam student dalam kelas ni, semua ni dah terjamin dah. Contohlah masa apa, katalah sekolah rendah dah, sekolah rendah, semua ni dah terjamin dah dapat masuk sekolah terbaik ni. Semua asrama penuh, sampai penuh lah asrama tu. Tuan-tuan, kadang-kadang mak ayah ni duk tengok, kadang-kadang yalah, sekolah mungkin tak habis lagi lah. Sekarang tak ada UPSR kan, penilaian dia lain kan. Kita pun, saya pun tak faham macam mana sekarang ni kan. Kita nak balik semula UPSR atau manifesto macam-macam lah, ikutlah tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kalau pengajian tu belum habis, saya rasa mak ayah ada yang berpegang bahawa jangan bagi tahulah kat anak-anak, takut nanti dia rasa senang, dia rasa malas dah lah, buat-buat lebih kurang lah. Dia kata dah cikgu bagi jaminan semua akan dapat sekolah terbaik. Kita boleh faham gitulah maksudnya. Tapi Nabi for sure, Nabi excited because kegembiraan ini adalah untuk umat Nabi. Nabi bagi tahu Abu Hurairah. Umar berpandangan, tak payah bagi tahulah, orang akan rasa cukup dengan amalan mereka. Wallahu alam tuan-tuan. Abu Hurairah tetap meriwayatkan hadis ni, kisah ini kepada generasi seterusnya, sehingga sampai kepada Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj, lalu merekodkan hadis ini dalam sahihnya. Maka sampailah kepada kita kisah dan berita ini. Terpulang bagaimana kita untuk memahaminya. Adakah kita rasa cukup dengan keimanan kita kepada Allah ini, maka kita sudah meyakini kita ke syurga Allah, atau kita rasa kita masih perlu kepada amal-amal saleh yang ada? Tapi tuan-tuan, prinsip ini memang tidak ada salahnya, 100% tak ada salahnya. Sebab apa tuan-tuan? Sedahsyat mana pun satu orang itu diazab dalam neraka, selama mana dia orang yang mati dalam keadaan dia beriman Allah itu sembahan yang satu, dia akan keluar juga. Betul? Dia akan keluar juga, dan dia akan masuk juga ke dalam syurga. Walaupun dia menempati syurga yang paling bawah kedudukannya, yang Nabi sifatkan dalam hadis 100 kali ganda kenikmatan raja yang paling hebat atas muka bumi dulu. Itu dia. Jadi hadis ni for sure memang tak ada salahnya. Jadi siapa pun mati dalam keadaan dia tauhidkan Allah, sebesar mana pun tuan-tuan dosa dia dan selama mana pun dia diazab, hatta kalau dia jadi orang lelaki terakhir yang dikeluarkan daripada neraka pun, dia akan tetap ke syurga juga, based on iman yang ada dalam hati dia sewaktu kematian dia. Baik, ya Allahu alam, kita sendiri boleh jawab bagi pihak diri kita, di manakah prinsip yang harus kita pegang. Semata-mata kita berserah kepada keimanan kita, atau kita rasa untuk kebahagiaan kita dikecualikan daripada neraka Allah ini, kita masih perlu kepada amal-amal saleh yang kita buat. Jadi di situ saya rasa kita punyai pertimbangan yang waras di atas apa yang telah kita fahami daripada setiap urusan agama ini. Tuan-tuan, tapi kalau kita amal lebih, sudah pasti kedudukan kita di syurga itu lebih. Kalau kita beramal lebih, sudah pasti kita akan dikategorikan sebagai orang yang lebih dahulu, as-sabiquna bil khairat, orang yang lebih cepat dengan kebaikan, akan lebih cepatlah hisabnya nanti di hari akhirat. Begitulah ya kedudukannya. Baik tuan-tuan, adapun perbuatan Nabi yang memberikan kasutnya kepada Abu Hurairah itu, apa sebab? Agak-agak tuan-tuan, apa sebab? Beginilah cerita dia. Agar ketika Abu Hurairah keluar daripada kebun tu, beritahu kepada orang lain di luar sana, orang tidak mempertikaikan kerana Abu Hurairah bawa bukti. Apa yang aku sampaikan ini benar.